Okay, kita start dengan self-practice 7.1c. Okay, tengok pada rajah ya. The distance time graph show the time taken by the two test participants in 100 meter event during the sport championship of SMK Sinar Harapan. Graph OE yang lurus warna pink ni represent results run and graph OABC represent Jeffrey's run. AB represent the time elapsed before Jeffrey continue his run after a fall. So yang AB ni Jeffrey jatuh, kesian kat dia. Okay, calculate the time loss in second by Jeffrey in the competition. Time loss tu maksudnya masa yang dia rugi. Masa dia rugi tu ialah masa dia jatuh lah. Berapa saat dia jatuh. So 9 minus 6. So 3 second dia rugi. So this is the answer for A. Next, B. Did Jeffrey have a chance to become the champion in the 100 meter event if he did not fall down and managed to maintain his speed for the whole run? Justify your answer. Okay, kalau tengok masa ni, apa tu yang warna hijau ni Jeffrey kan? Jeffrey 16 second. Rizal 14 second. Maksudnya Rizal menang lah kat sini. Sebab dia sampai dalam masa 14 saat. Kiranya Jeffrey ni tempat kedua lah sebab dia sampai 16 saat kan. Itu sebab dia jatuh tu. Kalau dia tak jatuh, dia boleh menang ke tak? So kita kena kira lah. Mula-mula kita kira speed dia. Speed daripada yang first sebelum dia jatuh tu. Kalau tengok speed sebelum dia jatuh, 50 divide by 6. Cikgu punya pen lah, senang nak conteng. Okey, untuk speed yang pertama ni, AO ni, 50, kenapa tak boleh tulis? Tak boleh conteng, why? Oh, cikgu pun tak tahu kenapa pen cikgu ni problem ke apa, tak pasti. Alamak. Oh, cikgu pun tak pasti kenapa dengan pen cikgu ni. Tak apa, cikgu try guna. Oh, guna mouse pun tak boleh. Okey, tak apalah. Hai, tak boleh conteng-conteng pula. Okey, ni 50 ni guna, kalau tak boleh conteng, kita guna. Okay. Apa ni mouse ni? Sekejap cikgu pun tak tahu kenapa ni. Apa yang berlaku ni. Sebab cikgu tak boleh nak gerakkan slide. Mouse boleh bergerak. Tapi slide tak boleh bergerak. Aduh, hai. Dah satu masa je ni. Kenapa ni?
Kenapa ni? Slide cikgu tak boleh bergerak. Sekejap tak? Cikgu sedang restart balik cikgu punya laptop ni. Sekejap ya. Masa sikit.
Okey, laptop baru okey. Tak tahulah kenapa tadi. Minta maaf ya. Okay, kita share sekali lagi. Mana perginya slide ni? Mana slide tadi? Kenapa dia tak mau keluar ni? Okey. Aduh, hai. Tak tahulah apa masalah ni. Okey, A tadi settle. B, OA ni adalah 50/6. So akan dapat 8/1/3 meter per second. Lepas tu ini adalah nak cari dia punya time taken kalau dia tak jatuh. Okay, distance total 100 bahagi dengan T. Ini speed dia sebelum dia jatuh. So kita nak cari T ni. Kalau dia tak jatuh, berapa dia punya masa? So dah kira-kira ni 100 bahagi 8 1/3, you akan dapat 12 second. 12 second maksudnya boleh menang lah. Sebab Rizal ni yang warna pink ni masa dia 14 second kan. So kalau dia tak jatuh tadi, dia boleh tamatkan larian pada 12 saat. So yes, Jeffrey will finish the race in 12 second. Kalau dia teruskan momentum larian dia tadi. Okay.
Okay, selesai soalan 1. Soalan 2. The incomplete distance shows Encik Jumali's journey for distance of 100 km. It is given that the rate of change in distance for the first 60 km is 72 km per hour. Maksudnya OA ni speed dia adalah 72. So calculate the T1. So guna formula speed, distance over time, distance 60, masa dia T1 bahagi 60. Kenapa kena bahagi? Sebab sini dia bagi masa dalam minit. Tapi yang speed ni dia bagi dalam kilometer per hour. So kena tukar kepada jam. So sama dengan 72. Lepas tu guna proportion macam ni. Kena pandai-pandai olah lah supaya dia jadi proportion macam ni. Lepas tu boleh dapat nilai T1 50. So ni jawapan untuk A, 50 minit. So kat sini T1 ni adalah 50 minit. Okey, soalan B. Encik Jumali's car is at stationary for 20 minutes. Calculate the T2. So yang berhenti tu stationary AB kan? AB ni 20 minit. So tadi masa kat sini adalah 50 tambah lagi 20. So masa dia 70 minit. T2 ni adalah 70 minit. Okay, C. His journey continues from B to its destination with an average speed of 75. Calculate the distance time graph for the whole journey of Encik Jumali. So ini adalah table yang tak complete, kita nak tambah lagi. Kita dah tahu distance dia adalah 100 dalam soalan kat sini. So sekarang kita hanya perlu cari masa dia sahaja. So masa dia 100 tolak 60 sebab kita nak cari yang baki je. Masa dia T per 60 sama dengan 75. Ini diberi pada soalan. Lepas tu selesaikan akan dapat 32 minit. So total masa kat sini T2 tadi 70. So 70 tambah 32 akan dapat 102 minit. So baru boleh completekan graf ni. Ni adalah yang ditambah. Okay, yang ditambah. Okay, ni yang ditambah tu. Masa 122 minit, jarak dia 100. Okay. Soalan D. If the journey from O start at 9:30. So dia bergerak 9:30 pagi. So pukul berapa dia akan sampai dekat destination dia? So 9:30 campur dengan perjalanan dia tadi adalah 102 minit kan? Okay, tukar kepada 1 jam 42 minit. So dia akan sampai pada pukul 11:12 pagi. Okay, soalan 3. Encik Jamal goes to Padang Besar with his family. During the return journey to Jitra, they stop at Bukit Kayu Hitam for a tea break. If distance time graph shows the return journey from Padang Besar, the distance time graph shows the return journey from Padang Besar to Jitra. So table ni adalah from Padang Besar to Jitra, perjalanan balik dia. Calculate the duration in which Encik Jamal's car is stationary. Soalan ni popular lah. Kat mana dia berhenti? Duration dia. So berapa lama? So ni dia berhenti. Berapa lama ni? 55 minus 30. So 25 minit dia berhenti. Okay, soalan B1. It is given the average speed for the journey from Padang Besar to Bukit Kayu Hitam is 66 km per hour. Determine the value of P. So nak cari nilai P ni. So ni Padang Besar, dia punya perjalanan. Lepas tu dia berhenti dekat Bukit Kayu Hitam untuk minum teh.
So value P, distance 60 minus P, masa dia adalah 30 minit. So 30 tukar kepada jam, bahagi 60 sama dengan 66. So selesaikan, you akan dapat P 27. So dekat sini 27 kilometer. B2, calculate the distance between Padang Besar and Bukit Kayu Hitam. Dia nak dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam. So distance dia 60 tolak 27. Inilah distance dia. So 33 kilometer. Soalan C, if Encik Jamal drive at an average speed of 64.8 km for the return journey from Bukit Kayu Hitam to his house Citra, calculate the value of T. So speed ni adalah untuk perjalanan dari Bukit Kayu Hitam ke Citra. So masih guna formula yang sama, distance over speed. Distance ini tadi 27. Masa dia T tolak dengan 55 bahagi dengan 60. Yang ni kena selesaikan dan you akan dapat P tu 80. So ni jawapan untuk C. Soalan D, calculate the average speed for the whole journey. So dia nak for the whole journey, formula average speed, total distance over total time taken. Total distance 60, total time taken sini 80 kan. So 80 bahagi 60. So ini adalah average speed. Okay, soalan 4. The distance of the distance time graph show Mr. Murthy journey by car for a distance of 60 km in 30 minutes. It is given that the rate of change in distance before and after the stationary period are same. So maksudnya speed ini dengan speed yang ni adalah sama. Calculate the value of T. So kita samakanlah. Untuk yang first quadrant ni 24 over T over 60 minit. Yang belakang ni 60 minus 24 over 3T minus T plus 10 divided by 60. Nampak macam complicated sikit kan? Okay, tak apa. Teruskan pengiraan. Akan dapat T tu 20. T adalah 20. B, calculate the average speed in kilometer per hour for the whole journey. So formula total distance over total time taken. T ni tadi 20, so kat sini 60 lah. 60 bahagi 60 minit akan dapat 60 km per hour. C, describe the motion of the car after the stationary period. So dia nak yang ni sahaja. Macam biasa kalau describe tu mesti ada distance, speed dengan time. So cari speed dulu. Speed untuk yang belakang ni 60 minus 24 bahagi dengan 60 tolak dengan T tadi 20, 20 tambah 10, 30. So 60 tolak 30 bahagi dengan 60 minit. So akan dapat 72. So tulislah dalam ayat, the car move with an average speed of 72 km per hour for a distance of 36. Ni speed. Ini distance. Ini masa dia 30 minit. Masa yang belakang ni 30 minit saja. Ini distance, ni speed yang kita cari tadi. Okay, itu saja untuk latihan 7.1C. Yang mana yang tak tahu buat tu, nanti kalau tak sempat nak tengok tadi sebab cikgu macam penerangan agak laju kan.
boleh tengok balik recording atau masa cikgu terang tu boleh screenshot. Nanti senang nak buat pembetulan. Okey, seterusnya kita nak masuk topik baru ni. Okey, kali ni speed time graph. Distance time graph dah habis dah. 7.1A, 7.1B, 7.1C. Itu semua adalah distance time graph. Okey, kita nak tengok speed time graph. Objektif, draw speed time graph. Sebelum ni you buat draw distance time graph. Now kita nak buat speed time graph. Basically sama sahaja caranya. Cuma okay, have you observed the motion of the needle in speedometer? Apa tu speedometer? Yang apa tu? Meter kelajuan dekat kereta tu. When your parent drive the car. Tak tahulah you all tengok ke tak. Okay, bentuk dia macam ni. Kalau diagram 1 ni dekat kosong, maksudnya kereta tu berhentilah. Kalau tengok dekat diagram tu dengan diagram 3, dia speed lah tu, dia memecut. Kan daripada berapa ni speed ni? 20, 60. Daripada 60 ke 100. Ni tekan minyak lah ni maksudnya. Tekan minyak jadi kereta tu makin laju. Lepas tu yang ni tiba-tiba jadi 20. Diagram 4 ni mungkin tekan brake. Tekan brake mungkin kat depan ada traffic light ke, ada apa ke, ataupun dah sampai destinasi ke. So bila tekan brake, laju tu pun akan berkurang. So ni cikgu dah terang tadi pasal graph tu. Okay, so inilah speed time graph. Okay, beza dengan distance time graph. Distance time graph dekat y-axis ni adalah distance. Speed time graph dekat y-axis ni adalah speed. Yang time ni tak berubah. Okay. Satu lagi beza, gradient untuk distance time graph adalah speed. Kan? Tapi kalau speed time graph, yang gradient ni adalah acceleration. Pecutan. Atau nama lain dia rate of change of speed. Dua benda yang samalah. Rate of change of speed sama maksud dengan acceleration. Kadang-kadang soalan tu tanya calculate the rate of change of speed. Maksudnya cari gradient lah tu. Ataupun dia kata calculate the acceleration. Maksudnya cari gradient. Okay. Okay, a speed time graph can be drawn kalau ada dua benda ni. The first one, speed timetable. Yang kedua, equation. Sama macam sebelum ni you lukis tu. Okay, speed timetable macam ni lah. Macam kita buat hari tu, cuma beza kat sini speed. Nak draw tu, mula-mula buat apa tu axis ni, y-axis and x-axis. Scale ni kena agak-agak yang bersesuaian. Jangan satu kotak satu, nanti pak besar you punya graf sebab nilai dia 50 kan. So agak-agak lah macam soalan ni dia buat satu kotak nilai dia 5. So dua kotak 10. Untuk masa pula sebab dia ada 5 second sahaja. So dia buat dua kotak 1 second. Lepas tu plot lah point. Point ni dapat dari table tadi ni. Table ni kan 00, 1 10, 2 20. So ni 00, 1 10, 2 20. Seterusnya. Lepas tu garis dia, garis lurus punya pembaris.
Okey, contoh kedua ni dia bagi speed. Dia bagi equation. Dia bagi masa. So kalau bagi equation tak perlu buat table banyak-banyak, buat dua sahaja. Satu letak kosong, satu letak 0.5. Mana nak dapat 800? Masuk dalam formula. Gantikan nilai T dengan kosong. Sama juga ni, gantikan nilai T ni dengan 0.5. Yang ni. So akan dapat kosong. So plotlah point 0,800 kat sini. 0,800 dengan 0.50. Lepas tu garis. Dah siap graf. Speed time graph ni jangan silap. Yang ni kena tulis speed. Jangan confuse dengan sebelum ni. Sebelum ni you buat distance time graph. Now speed time graph. So homework self practice 7.2a. Habis dah. Itu sahaja untuk hari ni. Ada soalan? Masa dah habis ni. Okey, sorry. So tu je. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.